أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memanjangkan umur kita, masih memberi kesempatan kepada kita untuk berada pada bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil seberapa banyak peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sangat besar fadilat pada bulan Ramadan ini. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat berkenaan dengan puasa dan kesihatan. InsyaAllah saya akan bahagikan tajuk ini kepada 3 kategori. Seringkasnya, puasa dan kesihatan fizikal, puasa dan kesihatan mental, serta puasa dan kesihatan spiritual. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpuasa, kita akan menahan lapar dan dahaga serta perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari. Kita menahan lapar, kita menahan dahaga, kita menahan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak menyihatkan badan dalam satu tempoh masa yang agak lama, selama 30 hari di dalam setahun. Selama 11 bulan kita makan tak berhenti, kita hisap rokok, kita mengambil makanan-makanan yang tidak menyihatkan badan. Tetapi dalam tempoh 30 hari ini, kita merehatkan sistem tubuh kita, kita memberi peluang dan ruang kepada sistem pencernaan kita untuk berehat seketika. Jadi dengan cara ini badan akan lebih sihat, pengambilan kalori agak rendah, makanan-makanan yang diambil juga kebanyakannya lebih menyihatkan, dengan syarat apabila kita membuka puasa, kita tidak mengambil makanan yang berlebihan, kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan tidak menyihatkan seperti menghisap rokok dan sebagainya. Jadi dengan cara ini, dengan berpuasa, kita dapat menyihatkan tubuh badan kita secara langsung. Bagi sesiapa yang mengalami masalah obesiti atau berlebihan berat badan, insyaAllah dengan izin Allah, kita dapat mengurangkan berat badan. Yang kedua, puasa dan kesihatan mental. Secara lazimnya, secara umumnya, apabila kita
memasuki bulan Ramadan, kita akan meningkatkan amal ibadah kita. Kita akan meningkatkan zikrullah. Kita akan meningkatkan bacaan Al-Quran. Kita akan meningkatkan bilangan solat-solat kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, lebih banyak amalan yang kita lakukan, lebih banyak zikrullah yang kita lakukan, hati kita akan menjadi lebih tenang, minda kita akan lebih tenang, jiwa kita akan lebih tenang. Dan ini secara langsung akan memberi kesan amat besar kepada kesihatan mental kita. Percayalah, kata-kata Allah amat benar sekali. Kita akan mempunyai kesihatan mental yang lebih kuat di dalam bulan Ramadan, kerana pada bulan ini kita melipat gandakan amalan kita, kita melipat gandakan zikrullah kita, InsyaAllah. Yang ketiga, bulan Ramadan juga akan meningkatkan kesihatan spiritual kita. Kerana apa? Kerana Ramadan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Puasa ini bertujuan untuk ketakwaan. Barang siapa yang berpuasa tetapi ketakwaannya tidak bertambah, maknanya tidak bertambah, maka kita kena cek balik apa yang tak kena dengan puasa kita. Ketakwaan inilah spiritual. Ini amat penting kerana inilah the ultimate of puasa Ramadan. Jadi, apabila ketakwaan kita bertambah, keimanan kita bertambah, maka kesihatan spiritual kita juga bertambah, InsyaAllah. Kita tidak tahu adakah kita masih sempat untuk menghabiskan sisa-sisa bulan Ramadan ini. Wallahu alam. Kita juga tidak tahu adakah kita akan masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada Ramadan yang akan datang. Wallahu alam. Jadi marilah sama-sama kita menggunakan baki bulan Ramadan yang masih ada pada kali ini, kesempatan yang Allah berikan pada kali ini, sebaik mungkin, semaksimal mungkin, untuk kita melakukan ibadah kepada Allah sesempurna mungkin, dengan tujuan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara tidak langsung ataupun secara langsung akan meningkatkan kesihatan jasmani kita, meningkatkan kesihatan mental kita, dan meningkatkan kesihatan spiritual kita, insya-Allah. Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua, yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Sesungguhnya apa yang baik itu semestinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mengampunkan segala salah silap dan dosa kita yang telah lalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.